Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan. Pagi ni anda bersama saya sekali lagi, Fauzan Kamari, ataupun anda boleh panggil Cikgu FK, Uncle FK, Wak Jan dan sebagainya. Tak kisah, tiada masalah sebab itu sekadar panggilan, dan sekiranya panggilan itu boleh memberikan kesan yang seronok kepada anda, saya benarkan, ataupun saya tak kisah kalau anda nak panggil dengan panggilan sedemikian. Okey, pagi ni kita nak bincangkan tuan-tuan dan puan tentang satu topik, iaitu komunikasi persuasif, ataupun kita nak mudah faham, komunikasi persuasif adalah satu bentuk komunikasi yang lebih kepada memujuk ataupun membujuk. Itu maksud dia di sini. Dan komunikasi ni sering digunakan oleh ramai orang, terutamanya orang yang terlibat dalam perniagaan. Macam mana mereka nak memujuk pelanggan mereka untuk beli produk yang mereka jual tadi. Dan dalam topik ini ada 4 perkara ataupun 4 faktor sebenarnya yang sangat penting yang perlu kita berikan perhatian, supaya dengan komunikasi persuasif tadi kita mampu mengubah sikap, mengubah pendapat, dan mungkin kita boleh mengubah pemahaman seseorang, terutamanya pelanggan kita tadi. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan, dalam komunikasi persuasif ni ataupun komunikasi memujuk ni, kita kena fokuskan kepada tujuan kita. Untuk apa kita berkomunikasi, itu kena spesifik. Tujuan tu perlu jelas, dan tujuan itu perlu ada penjelasan ataupun objektifnya, supaya komunikasi kita boleh diterima dan mudah untuk difahami oleh pelanggan-pelanggan kita tadi. Tujuan yang pertama ni kena spesifik, kena betul-betul ada objektif yang jelas. Itu maksud saya. Okey, yang kedua yang perlu kita berikan perhatian juga adalah sasaran. Sasaran ni lebih kepada pelanggan kita. Maknanya kita kena kenali kategori pelanggan kita. Pelanggan yang jenis bagaimana yang kita inginkan. So kita tak adalah kita masuk berjumpa pelanggan-pelanggan yang mungkin tak sesuai, ataupun memang pelanggan tersebut tak memerlukan produk ataupun perkhidmatan kita tadi. Itu penting tuan-tuan dan puan. Yang kedua ni sasaran, kenali kategori pelanggan kita. Okey. Yang ketiga yang perlu kita berikan perhatian dalam komunikasi persuasif ni juga adalah kaedah. Kaedah kita nak bercakap, kaedah kita nak berkomunikasi. Sama ada kita nak gunakan kaedah secara verbal, maknanya verbal ni bersuara, bercakap, ataupun kita nak menggunakan kaedah non-verbal, lebih kepada media ataupun teknologi digital. Hari ni orang suka tengok infografik kan. Dia tengok satu poster ataupun satu grafik tu, macam-macam maklumat ada dalam tu. Cuma yang penting maklumat jangan terlalu banyak, supaya mereka dapat fokus kepada maklumat yang diperlukan sahaja. Itu maksud saya. Non-verbal juga boleh menggunakan bahasa tubuh ataupun body language tadi kan. Kita tak perlu cakap sangat, tapi kita tunjuk, kita salurkan maklumat secara menggunakan bahasa badan, bahasa tubuh ataupun body language tadilah. Okey, yang terakhir, faktor yang perlu kita berikan perhatian juga adalah strategi. Strategi apa yang boleh kita gunakan mengikut kepada kesesuaian pelanggan kita. Sebab pelanggan ni tadi ada macam-macam kategori kan. So kita kena gunakan strategi yang mampu menarik perhatian, yang mampu menarik kepercayaan pelanggan kita. Sebab untuk membeli, pelanggan memerlukan sesuatu yang boleh dia percaya, yang boleh dia dapatkan keyakinan. Mungkin dengan cara kita, walaupun produk tadi tidak diperlukan, perkhidmatan tadi tidak diperlukan, tapi dia percaya kepada kita sebagai penyampai, sebagai penyalur maklumat. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, pelanggan tadi akan tertarik dan akan dapatkan juga produk ataupun servis yang kita tawarkan tadi. Ini 4 perkara, saya ulang lagi sekali, yang perlu anda berikan perhatian dalam komunikasi persuasif. Iaitu yang pertama, tujuan, kena spesifik. Yang kedua, sasaran, kenali kategori pelanggan anda. Yang ketiga, kaedah, cara anda nak menyampaikan maklumat ataupun nak buat jualan tadi menggunakan kaedah verbal ataupun non verbal. Dan yang terakhir, strategi.
Sama ada anda nak menggunakan apa kaedah sekalipun, strateginya mesti menarik perhatian, mesti memberikan kepercayaan kepada pelanggan-pelanggan kita. Itu saja. Nanti saya akan sambung lagi topik yang penting juga dalam komunikasi persuasif. Bagaimana kaedah-kaedah ataupun strategi-strategi yang boleh kita gunakan untuk mencantikkan komunikasi persuasif dan akhirnya memberikan kita satu peluang untuk buat jualan. Itu yang penting. Okey, jumpa lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.